Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini, hari Rabu ya, kita akan mempelajari pendidikan akhlak dan juga jawi. Okey, akhlak ni kita lihat dahulu pelajaran yang ketiga. Pelajaran 2 tu ada yang tertinggal, tetapi kita terus masuk pelajaran 3 dahulu. Kita akan ulang balik semula pelajaran 2 kalau kita sempat. Tajuk kita hari ini sabar, yang mana pelajar-pelajar sekalian pada akhir pembelajaran ni tak terang ya. Saya dah scan tapi masih tak terang, saya besarkan lagi. Akhir pembelajaran murid, ulang sebelum baca. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat: 1. Mengetahui pengertian sifat sabar dan kelebihannya. 2. Mengetahui ciri-ciri sifat sabar. Kita ambil 2 saja. 3 ni banyak dah. Kalau 3 ni ikutkan sebenarnya sejam setengah. Jadi kita ambil 2 saja. Jadi pembelajaran ini daripada pukul 2.30 sehingga 3.30. 2 benda saja belajar, iaitu apa makna sabar, apa ciri-ciri sabar. Jadi kita lihatlah. Yang pertama sekali iaitu mengenai pengertian sifat sabar. Sebelum tu muka surat berapa ni? 29. Selalu tak tahu muka surat berapa. Saya sebutkanlah 29. Sebelum tu kita lihat yang sebelah kiri kali. Kamus, musibah artinya bencana atau malapetaka. Okey. Pengertian sabar. Sabar artinya tabah dan tidak patah semangat. Baik pelajar-pelajar sekian, sabar ni bukannya tenang. Akan tetapi tenang itu adalah sebahagian daripada sabar. Saya ulang balik semula. Sabar itu bukanlah tenang. Kerana tenang dalam bahasa Arab berbunyi mutmainnah. Sabar itu maksudnya tabah. Ya, tabah dan tidak patah semangat. Okey, kalau ditanya apa makna sabar? Sabar maknanya tabah. Sabar artinya tabah. 2. Orang yang sabar tidak mudah putus asa apabila menghadapi sesuatu bencana atau musibah. Kalau saya baca tu, cubalah sama-sama ikut baca supaya kita dapat memperbaiki bacaan kita. Dan sebab saya tahu ramai pelajar yang susah nak membaca. Harapnya ini dapat membantu ya. Ya. 3. Sabar adalah sifat terpuji para rasul dan nabi. Sabar adalah sifat terpuji para rasul dan nabi. Ciri pertama nabi yang Allah Taala pilih itu adalah sifatnya sabar. Kita lihat ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke 153. Artinya, wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar, dengan mengerjakan sembahyang. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyertai menolong orang-orang yang sabar. Ini ayat suci Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada setiap manusia. Wahai orang beriman, minta tolong kepada Allah Ta'ala dengan sifat sabar, dan juga minta tolong dengan orang lain untuk supaya sabar, dan buatlah solat ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru indas sadamti ula. Artinya sesungguhnya kesabaran itu hanyalah ketika mula menerima musibah. Ketika mula musibah tu, itulah yang disebut sabar. Ini daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat balik semula. Apa yang kita belajar pada muka surat 29? Muka surat 29 ini iaitu sabar artinya tabah, tidak patah semangat. Sabar artinya tabah dan tidak patah semangat. Kemudian ada tak ayat Quran? Ada. Apa yang Allah Ta'ala suruh? Allah Ta'ala suruh supaya orang beriman bersabarlah, minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya bersabar, dan minta tolong supaya dapat melakukan solat.
Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu yang menyatakan orang yang bersabar itu ketika mula-mula menerima musibah. Sambung pembelajaran kita. Ini diberikan contoh-contoh pada muka surat 30 dan 31. Bilakah seseorang itu perlu bersabar? Ini contoh-contoh yang diberikan. Ketika kita hendaklah bersabar ketika menghadapi situasi berikut. Ini contoh dibagi. Sabar ketika mengerjakan ibadah atau suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarlah kita untuk buat ibadah. Contohnya solat, kita bersabar, kita melakukan dengan tenang, jangan nak laju. Kita buat puasa, bersabar daripada mula menahan diri sehinggalah berbuka puasa. Sehingga kan melakukan haji, kita bersabar melakukan ibadah haji sehingga selesai. Ibadah haji ini adalah ibadah yang amat berat kerana berasak-asak, berpusu-pusu di satu tempat yang kecil. Contoh kesabaran lagi, maaf saya tak sekolah, saya nak sekolah. Mari kita lepak sama-sama. Baik, apa benda ni? Ketika menahan diri dari melakukan perkara mungkar, iaitu di sini bagi contoh yang mudah, pelajar ingin tak datang sekolah. Kita pun menahan diri daripada perkara mungkar. Kita tak nak ikut orang budak-budak yang degil, yang tak nak sekolah. Kita pun, itulah namanya bersabar. Seperti yang Nabi sebut, mula musibah itulah yang disebut sabar. Contoh yang lain, menahan perasaan marah apabila dizalimi dan dianiaya. Orang aniaya kita pun bersifat sabar. Contoh yang lain, muka surat 31, iaitu tidak kecewa dan putus asa apabila gagal dalam peperiksaan. Sabar apabila peperiksaan kita gagal. Contoh yang lain, tabah apabila ditimpa bencana dan musibah. Ini contoh sini iaitu rumah terbakar. Kita bersabar atas kehilangan rumah kita. Sambung terus. Tenang, ini tenang pula. Tenang semasa menghadapi ujian atau cabaran hidup. Kematian, kita bersifat sabar apabila ada kematian dalam ahli keluarga kita. Kemudian sambung lagi, redha dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghadapi penderitaan. Ini gambar pelarian, iaitu dia ini tak tahu di mana gambarnya, iaitu negara mereka diserang lalu dia larikan diri. Dia pun mendapat penderitaan, tapi dia redha dan bertawakal dan sabar. Jadi apakah contoh-contoh yang boleh kita sebut apabila kita kata sebutkan, tuliskan contoh-contoh bersifat sabar? Kita boleh katakan sabar ketika beribadat, sabar ketika diajak mungkar, sabar menahan diri daripada marah. Kemudian sambung, sabar apabila gagal peperiksaan, sabar apabila berlaku bencana musibah, sabar apabila ada kematian, sabar apabila menghadapi penderitaan. Ini contoh-contoh sifat sabar. Kita sambung yang kita nak pelajari hari ini, yang terakhir, iaitu muka surat 32, kerana kita dah masuk aktiviti di bawah ni. Iaitu, kita lihat dulu sebelah kiri, ini terhilang. Ini kata-kata orang Melayu. Ikut suka, ini pun terpotong. Luka. Ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Ini semuanya suka, hati, rasa ni nafsu, kehendak. Suka akulah, kita pun akan terluka. Ikut hati, kehendak kita. Kita hendak yang bukan-bukan, maka akan membawa kepada mati. Ikut rasa, kita hendak yang tidak mampu kita buat, akhirnya kita binasa. Baik, itu kata-kata orang Melayu yang boleh kita pakai. Ciri-ciri sifat orang sabar. Ciri-ciri ini iaitu kita tengok orang tu ada tak perangai sabar. Okey, satu, setiap orang perlu bersabar apabila diberi ujian atau semasa menghadapi bencana atau ditimpa sesuatu masalah. Okey, belum ciri-ciri lagi. Bawah dia ni. Orang yang bersabar telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran pahala yang besar. Okey, so sabar ni dapat pahala besar. Barulah kita lihat ciri-ciri orang yang bersabar. Di sini bagi banyak ni, sampai 8. Kita tengok satu persatu. Orang yang sabar adalah orang yang mempunyai ciri-ciri berikut. Okey, ini ciri-ciri sifat sabar. 1. Cekal dan tabah menempuh godaan.
2. Tenang menghadapi masalah. 3. Tidak tergesa-gesa membuat keputusan. 4. Tidak mudah putus asa. 5. Tekun dan tidak cepat bosan. 6. Redha dengan ketentuan dan kehendak Allah. 7. Bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Tawakal ni maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 8. Kita kuat semangat. Kalau ditanya apakah ciri-ciri orang sabar, 5 saja. Cekal, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak putus asa, tekun. Dah cukup tu, tekun. Okey, saya ulang balik semula. Apakah ciri-ciri orang yang sabar? Orang tu cekal, pendek je. Jawab pendek je, tak payah panjang-panjang. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak putus asa, dan tekun. Baik, pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini apa yang telah kita pelajari, kita lihat balik semula muka surat yang ke-28, iaitu sifat sabar, iaitu apakah arti sabar, iaitu tabah. Kemudian contoh sifat sabar. Kemudian contoh lagi sifat sabar, ciri-ciri sifat sabar, cekal, tenang, tidak tergesa-gesa. Jadi untuk itu setakat ini saja dahulu. Semoga bermanfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.